Apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Baiklah, kali ini saya akan berkongsi mengenai ulang kaji mengenai soalan bahagian B untuk ujian akhir sesi akademik UASA. Baiklah. Jadi sebelum kita teruskan ulang kaji kita pada kali ini, suka saya nak ingatkan UASA akan melibatkan murid-murid tahun 4, 5 dan 6 di sekolah rendah. Baiklah, jadi dalam UASA ni sebenarnya sebahagian daripada PBD yang mana nak menilai keberkesanan sepanjang murid belajar di sekolah. Baiklah, jadi untuk kali ini saya akan fokuskan pada bahagian B, soalan bahagian B, iaitu respon kritis dan kreatif. Baiklah, untuk soalan ini adik-adik diberikan ataupun diperuntukkan sebanyak 5 markah yang mana bersamaan lebih kurang 10%. Jadi agak besar nilai ataupun markah yang diperuntukkan. Baiklah, jadi agak rugi jika adik-adik tidak memberikan perhatian ataupun mungkin tidak bersungguh-sungguh dalam menjawab soalan bahagian ini. Jadi jom saya kongsikan ataupun kita ulang kaji supaya sedikit sebanyak dapat membantu adik-adik sekalian dalam mengulang kaji dan mendapat skor yang tinggi dalam soalan bahagian ini. Baiklah, jom kita lihat terlebih dahulu arahan bagi soalan ini. Baca dan fahami situasi di bawah. Kemudian, berikan pendapat kamu dengan berdasarkan situasi tersebut. Panjangnya jawapan kamu hendaklah tidak lebih daripada 30 patah perkataan. Baiklah, jadi suka saya nak ingatkan, adik-adik tolonglah baca arahan kalau boleh lebih daripada satu kali supaya faham apa kehendak soalan sebenarnya. Baiklah, jadi adik-adik pertama sekali kena baca dan faham. Jika boleh baca tapi tak boleh faham, sedikit sebanyak akan memberi kesulitan terhadap adik-adik dalam menjawab soalan bahagian ini. Baiklah, kemudian kamu perlu memberi pendapat sendiri. Pendapat sendiri maksudnya apa-apa saja jawapan yang difikirkan logik ataupun boleh diterima, adik-adik boleh dapat markah. Yang penting jangan beri jawapan yang negatif. Contoh jawapan negatif bagaimana? Contoh, apakah persediaan, ini contoh sahaja, apakah persediaan yang dilakukan oleh adik-adik menjelang peperiksaan? Jadi mungkin jawapan adik-adik ada yang terdiri daripada saya tidak melakukan apa-apa persediaan. Mungkin betul, jawapan tu betul. Mungkin murid tersebut buat perkara sedemikian, tetapi jawapan seperti itu kita tak terima. Jadi tidak dapat markah lah. Baiklah, jadi yang seterusnya adik-adik perlu tulis jawapan tak lebih 30 patah perkataan. Ini kalau boleh kena patuh. Tak lebih 30 patah perkataan. Jumlah patah perkataan antara 25 hingga 35 masih boleh diterima. Jadi adik-adik perlu biasakan diri dan tahu garis panduan supaya tak lebih. Jawapan kamu tidak terlalu panjang supaya tidak meleret yang mana merugikan masa dan juga tenaga adik-adik. Jadi 30 patah perkataan ni lebih kurang 3 hingga 4 baris, ataupun mungkinlah kalau tulisan tu agak besar mungkin boleh pergi ke baris yang kelima. Baiklah. Ini situasinya. Persatuan Pengakap sekolah kamu akan mengadakan kutipan amal untuk membantu mangsa banjir. Semua barangan yang disumbangkan oleh murid-murid akan dikumpulkan di dewan sekolah. Kena faham situasi ini. Persatuan Pengakap. Jangan pula tak tahu pengakap tu apa. Baik, jadi persatuan pengakap ni nak adakan kutipan. Kutipan amal ni maksudnya yang memberi sumbangan tu secara sukarela, secara ikhlas. Maksudnya tidak diberi bayaran lah. Kutipan amal mungkin kutipan dari segi makanan, pakaian, ubat-ubatan dan sebagainya. Baik, untuk siapa? Untuk membantu mangsa banjir. Maksudnya mereka yang terlibat dengan bencana alam banjir. Baik, jadi semua sumbangan murid-murid ataupun yang diberikan oleh murid-murid akan dikumpulkan di dewan sekolah. Ini situasinya yang perlu adik-adik faham. Baiklah.
Ini soalan yang perlu anda jawab. Sebagai ketua pengakap sekolah, huraikan usaha-usaha yang akan kamu lakukan untuk menggalakkan murid memberikan sumbangan kepada mangsa banjir. Baiklah, sebenarnya soalan ini sebenarnya sedikit pengenalan sebelum adik-adik sekalian berjumpa dengan SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Jadi soalan berbentuk ataupun daripada SPM ini diperkenalkan kepada adik-adik sejak sekolah rendah lagi supaya adik-adik terbiasa dan tidak terkejut. Jadi soalan ni soalan bagaimana? Soalan main peranan. Adik-adik dalam situasi ini perlu main peranan sebagai apa? Ketua pengakap sekolah. Walaupun mungkin anda baru tahun 4, bukan ketua lagi. Tapi kena main peranan sebagai ketua pengakap sekolah. Kena andaikan diri anda tu ketua pengakap sekolah. Baik, seterusnya soalan ini memerlukan anda menyelesaikan masalah. Masalah yang bagaimana? Masalah yang berdasarkan situasi sebentar tadi. Baiklah, iaitu apa? Bagaimana adik-adik nak galakkan murid-murid ni memberikan sumbangan kepada mangsa banjir. Maksudnya nak beri galakan supaya lebih ramai, lebih banyak lagi sumbangan diberikan. Itu masalah yang perlu anda selesaikan. Jom cikgu cuba bantu kamu. Yang mana ini, jawapan ini kamu jadikan sebagai panduan. Adik-adik boleh juga masukkan ataupun tuliskan jawapan sendiri. Baiklah. Sebagai ketua pengakap sekolah, saya akan mengemukakan cadangan kepada guru pengakap untuk mengumpulkan sumbangan baju dan seluar untuk diserahkan kepada mangsa banjir. Seterusnya, memberikan token kepada murid yang memberikan sumbangan terbanyak. Di sini ada dua isi yang dimasukkan. Yang pertama, mengemukakan cadangan kepada guru supaya apabila guru tahu, guru boleh menyebar luaskan lagi makluman itu kepada lebih ramai murid. Kemudian, yang kedua, memberi token, maksudnya ganjaran. Apabila murid yang terbanyak beri sumbangan, mungkinlah dapat hadiah, dapat buku dan sebagainya sebagai galakan. Baik, dalam jawapan ini ada 31 patah perkataan. Jadi masih boleh diterima dalam ruangan ataupun kehendak soalan lagi. Baiklah, jawapan kedua. Sebagai ketua pengangkat sekolah, saya akan membantu guru membungkus barangan yang disumbangkan agar dapat diterima dalam keadaan yang baik. Saya juga akan sentiasa mengiklankan di media sosial tentang kutipan sumbangan tersebut. Ada dua isi juga. Yang pertama, membantu guru. Membantu guru supaya apa? Barangan yang diterima itu ataupun disumbangkan kepada mangsa banjir masih dalam keadaan yang baik. Yang kedua, mengiklankan di media sosial supaya lebih ramai tahu. Dan dalam zaman sekarang ni kita tahu media sosial merupakan satu platform ataupun medium yang sangat penting. Baik, dalam jawapan yang kedua ni juga ada 31 patah perkataan yang mana masih patuh kepada kehendak soalan. Baiklah, jadi itu sahaja ulang kaji kita untuk kali ini, yang mana cikgu harapkan sedikit sebanyak dapat membantu adik-adik dalam memahami ataupun menjawab soalan respon kritis dan kreatif bahagian B untuk ujian akhir sesi akademik. Baiklah, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.